Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada semua yang sedang mengikuti kami secara langsung. Pastinya daripada Facebook Institut Reformasi Politik dan Demokrasi Reform, dan pada malam ini bertemu lagi kita dalam wacana reformasi untuk siri yang ke-9. Dan pada malam ini satu topik yang akan dibawakan, akan dibincangkan, akan didiskusikan bersama-sama dengan pakar yang kita bawa, panel yang kita bawa. Namun sebelum saya melanjutkan perbincangan kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini, suka saya untuk mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran secara langsung daripada Facebook Institut Reformasi Politik dan Demokrasi. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti kita secara langsung, boleh kongsikan secara langsung ini kepada rakan-rakan yang menjadi rakan dari Facebook, ataupun kongsikan melalui WhatsApp dan sebagainya, dan supaya kita boleh ajak lebih ramai lagi untuk bersama-sama berpartisipasi dalam wacana reformasi untuk siri ke-9, iaitu berkenaan dengan tajuk yang sangat penting, tajuk yang sangat rapat dengan kita, tajuk yang saya kira ianya perlu diberi perhatian khusus apabila kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Dan tajuknya yang akan kita bincangkan pada malam ini adalah berkenaan dengan wakil rakyat, tugas, khidmat dan ekspektasi rakyat. Dan pastinya apabila menyebut berkenaan dengan wakil rakyat ini, banyak tanggapan, banyak takrifan, banyak definisi yang diberikan oleh ramai orang. Siapakah wakil rakyat, bagaimanakah wakil rakyat, dan pastinya apabila menyebut berkenaan dengan wakil rakyat, semua orang akan meletakkan beban yang besar kepada wakil rakyat adalah untuk memenuhi kehendak rakyat. Adakah itu yang dikatakan sebagai wakil rakyat? Adakah itu yang dikatakan sebagai tugas wakil rakyat? Dan kita akan diskusikan pada malam ini bersama dengan dua panel yang akan saya perkenalkan. Jadi yang pertama untuk kita perkenalkan panel yang akan bersama dengan saya pada malam ini, saya kenalkan Profesor Madya Dr. Maliki bin Ibrahim, merupakan pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia UUM, dan beliau merupakan mempunyai bidang kepakaran dalam sains politik, pentadbiran awam, dasar awam, kerajaan tempatan, kepimpinan dan tadbir urus korporat. Dan saya dimaklumkan juga sebentar tadi Dr. Maliki telah berkhidmat di UUM selama 22 tahun. Jadi senang cerita, banyaklah pengalaman beliau, dan insyaAllah kita akan manfaatkan kepakaran Dr. Maliki pada malam ini untuk kita berdiskusi berkenaan tajuk yang akan dibincangkan. Jadi panelis yang kedua yang akan bersama dengan saya merupakan seorang ahli yang berhormat, ahli parlimen. Kita bawa khas jauh daripada Tangga Batu. Tangga Batu memang banyak, kat semua rumah orang boleh ada tangga batu, tapi ini Parlimen Tangga Batu, datangnya daripada Melaka. Yang berhormat Dr. Rusnah Anoi. Tak ada doktor. Tak ada doktor. Yang berhormat Rusnah, yang berhormat Rusnah Ulai. Apa khabar YB? Sihat YB? Alhamdulillah. Jadi insyaAllah dua yang kita bawakan pada malam ini, panelis yang saya ingat adalah orang yang mempunyai pengalaman yang besar dalam kepakaran masing-masing. Kita akan kongsikan berkenaan dengan tajuk wakil rakyat. Apa yang kita ingin tahu, apa yang perlu kita tahu, dan apa yang ingin kita bincangkan pada malam ini. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kongsikan secara langsung pada malam ini kepada rakan-rakan yang berada di luar sana. Kita kongsikan secara langsung ini supaya perbincangan pada malam ini juga boleh disampaikan kepada mereka di luar sana, dan lebih banyak lagi kefahaman berkenaan dengan wakil rakyat yang ingin kita bincangkan pada malam ini lebih jelas dan lebih faham sebagai seorang rakyat yang memerlukan pencerahan yang lebih baik lah berkenaan dengan wakil rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk permulaan ini kita apabila menyebut dengan wakil rakyat, macam saya katakan tadi, banyak ekspektasi, banyak definisi, banyak macam-macam. Apabila dikatakan sebagai wakil rakyat ini adalah yang berhormatlah, yang bekerjalah, yang berkhidmatlah dan sebagainya. Namun di awal ini mungkin saya boleh teruskan kepada Dr. Maliki sendiri. Mungkin di awal ini mungkin Dr. boleh beri pengenalan dan pemahaman awal kepada mereka semua yang mengikuti kita sekarang ini berkenaan peranan penting seorang wakil rakyat, dan bagaimana ekspektasi rakyat itu perlu dipenuhi apabila mereka dipilih mewakili rakyat di kawasan pilihan raya mereka masing-masing. Mungkin ada salam pengenalan kata orang tu, Doktor. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sejahtera untuk semua audiens di mana saja berada dalam alam maya ni. Jadi terima kasih saudara Hanif selaku moderator malam ini, dan juga yang berhormat Tuan Rusnah Ulai
ahli parlimen Tangga Batu. Ya. Jadi pada malam ni alhamdulillah lah kita boleh bersama untuk dalam ruang yang terhad ini untuk kita berkongsi beberapa perkara tentang aktor politik penting dalam negara, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia ni. Sebab dalam sistem demokrasi berparlimen, demokrasi berpresiden, wakil rakyat inilah antara perkara yang paling penting. Diadakan pilihan raya kena memilih wakil rakyat ini. Itu perkara penting. Cuma yang kita kena faham tentang peranan dia, itu yang menyebabkan kita kadang-kadang keliru. Keliru bagaimana untuk kita memahami peranan wakil rakyat ini. Jadi untuk saya urai panjang lebar mungkin masa kita agak terhad. Jadi saya ringkaskan berdasarkan apa yang saya perolehi, saya kaji selama ini tentang peranan wakil rakyat ini. Jadi kita kena faham sebab wujud perbezaan dari segi realiti, persepsi dan ekspektasi tentang wakil rakyat. Karena apa yang kita faham dalam konteks teori politiknya berbeza dengan apa yang diamalkan dalam kehidupan harian. Dan persepsi ini dipengaruhi oleh keadaan sistem politik dan sebagainya, kemudian ekspektasi itu. Apa yang rakyat nak daripada pemimpin yang mereka pilih. Jadi secara umumnya kita lihat peranan wakil rakyat dan tanggungjawab ini besar. Ada peranan dan ada tanggungjawab. Yang pertamanya sebagai ahli politik itu penting. Walaupun YB kita bekas pensyarah, tapi bila terjun ke politik dia akan jadi ahli politik. Dan tak semua ahli politik menjadi wakil rakyat. Yang itu kena ingat. Ya, wakil rakyat ni kalau ahli parlimen 222 orang itu saja. Mereka lah pemimpin, mereka lah pentadbir dan mereka lah pengurus. Jadi sebelum ini saya pernah dipanggil untuk ke forum anjuran Dewan Undangan Negeri Selangor terlepas, dan mereka memperkenalkan satu terma iaitu KBSN. Kenduri, bersalin, sakit mati. Kalau inilah ekspektasi dan inilah persepsi kita dan ini yang kita harapkan sentiasa daripada wakil rakyat, maka sudah tiba masa untuk kita renung semula, betulkah pemimpin seorang ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, mereka perwakilan, mereka adalah pembuat undang-undang, perlukah mereka di situ? Itu yang banyak bermain dalam pemikiran kita. Kena kenduri, mesti hadir, bersalin, kena sambut anak jadi bidan, jadi apa, sakit, kena merawat, kena bagi ubat, kena beri bantuan sebagainya, mati. Sampai ada YB ni bila kita tengok dari semasa-semasa, ada ketikanya turun juga ke liang lahat tu, ke lubang kubur tu. Betapa. Tetapi persoalan yang kita kena faham, adakah ini tugas dan kewajipan wakil rakyat? Saya tidak menafikan tidak dibuat, tetapi betulkah di situ? Yang itu kita nak perbetulkan melalui forum ini. Kemudian secara mudahnya kita kena faham, YB ini, wakil rakyat ni dia ada tugas rasmi, tugas hakiki dan bukan hakiki yang bersifat sukarela. Dia nak masuk, tak masuk, dia nak menyertai atau tidak, itu terpulang. Tetapi yang hakiki rasmi ni wajib. Dia kena hadir ke parlimen, dia kena hadir ke Dewan Undangan Negeri, itu wajib. Kalau tak hadir, maka mereka melanggar akta ataupun peraturan undang-undang yang ada. Maka boleh hilang kelayakan. Begitu juga kalau YB kita, wakil rakyat kita dikenakan tindakan mahkamah, dijatuhkan hukuman, hilang kelayakan itu. Kita pernah lihat kes YB dulu, YB Rafizi. Dia pernah hilang kelayakan. Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang kelayakan. Apabila ada kes-kes mahkamah. Iaitu antara yang menyebabkan mereka terikat. Tetapi yang hakiki memang begitu. Tetapi yang bukan hakiki terpulanglah. Dia nak join NGO kena Palestin, Aman Palestin itu terpulang. Okey? Dan dalam kita nak memahami dia beginilah. Kita ada Dewan Parlimen, kita ada kabinet. Ini yang saya tak perjelaskan banyak tak boleh lah. Cuma kita melihat ada peranan utama, ada peranan kedua. Kedua ni dia lebih kurang tidak rasmi. Jadi ada 4-5 kelompok besar peranan wakil rakyat ni berkaitan dengan parlimen, berkaitan dengan dewan rakyat, dewan undangan negeri dan berkaitan dengan kawasan pilihan raya, konstitusi yang dia wakili. Kemudian dia juga untuk kerja-kerja sosial. Ayat inilah tadi, kenduri mati sakit tadi, kerja-kerja sosial, hemat sosial. Pokok tumbang ke, jalan raya runtuh ke apa ke, yang itu. Kemudian dia ada peranan dalam parti politik. Selain daripada itu, dia juga adalah peranan dalam apa dipanggil pengawasan ni, sualian ni, untuk mengawasi. Sebab itu dalam jawatankuasa parlimen dia ada jawatankuasa PAC,
jawatankuasa khas, jawatankuasa hak dan sebagainya untuk memantau, menilai kedudukan semasa ke semasa di dalam negara kita. Terutama sekali kabinet lah. Sebab itu wujud check and balance dalam sistem politik bila kita ada 3 badan pemerintahan utama, badan perundangan, badan kehakiman dan badan eksekutif. Itu kena ada. Alright. Dan apabila wakil rakyat boleh melaksanakan 3-4 tugas besar ini, di situ kita lihat sama ada dia mencapai atau tidak apa yang kita hendakkan. Adakah ekspektasi kita selari dengan apa yang dibuat oleh wakil rakyat ataupun yang berhormat ini. Itu menjadi masalah sekarang ni dalam konteks itu. Dan kategori pandangan wakil rakyat seperti mana yang saya sebut tadi lah. Ada berkaitan dengan parlimen lah, Dewan Undangan Negeri, hemat sosial, kerja sosial dalam kawasan yang diwakili dia. Satu wakil rakyat, satu kawasan. Cuma kita ada boleh wakil rakyat untuk kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri single konstitusi saja. Tak ada dua. Kemudian dari segi pengawasan dan dalam parti politik. Yang inilah yang tuan kalau boleh tengok, inilah antara pandangan besar wakil rakyat di Malaysia ni, utamanya perwakilan. Dia wakil lah. Kali dia dipilih menang satu undi ke, dia jadi perwakilan. Menang. Tunggulah 5 tahun lagi kalau tak dibubarkan. Kemudian bila dah menang, dia berangkat sumpah, maka bermulalah kerjaya dia sebagai wakil rakyat, sebagai ahli perundangan, ahli yang membuat undang-undang melulus dan sebagainya. Kemudian sebagai ahli dewan, dia kena berada dalam dewan. Berada dalam dewan mengikut keperluan bila dipanggil untuk bersidang. Kita sedang menunggu parlimen akan dipanggil bersidang kalau ada darurat ataupun semuanya. Kemudian dia juga menjadi ahli kepada dipanggil badan disiplin WIPS ni dan kokus ni. Apa di WIPS? WIPS ni badan disiplin lah. Kita pernah tengok dululah kes Datuk Seri Sochinathan pernah digantung sebagai Timbalan Menteri Kesihatan sebab dia bercanggah dengan ketetapan Barisan Nasional berhubung dengan satu dasar penghantaran pelajar ke luar negara untuk menyambung pengajar di tingkat kedoktoran. Jadi digantung 3 bulan kalau saya silap saya. Itu WIPS gantung dia, disiplin parti gantung. Tapi sebagai ahli parlimen dia tak boleh digantung. Ahli parlimen kata apa pun dalam parlimen dia ada kekebalan dia, ada immunity dia. Ada immunity dia. Sama ada nak mencela apa semua boleh. Kokus ni pra-meeting dah. Sebelum pembentangan YB ni pakat dengan backbenchers ni, dia akan pakat-pakat untuk ada sama ada yang nak mengusung, menyokong sebagainya, membidas sebagainya. Di situlah kokus meeting ni. Dan yang seterusnya sebagai ketua kerajaan, Perdana Menteri, Menteri Besar, ketua kerajaan, dan seorang yang mendapat kursi majoriti di parlimen ataupun Dewan Negeri akan menjadi ketua pembangkang. Tapi ketua kerajaan dan ketua pembangkang dia tak sama status. Bahkan ketua pembangkang tak sama status dengan Timbalan Menteri. Dia lebih kecil daripada itu. Sepatutnya di luar negara ketua pembangkang ni dah setara dengan menteri. Allowance yang diterima setara dengan menteri. Itu usul yang perlu kita kemukakan. Tapi ketua kerajaan dan ketua pembangkang ni akan disokong oleh satu lagi kumpulan dipanggil backbenchers ni, kelab penyokong masing-masing. Dan selain itu mereka dilantik sebagai ahli jawatankuasa lah. Kita banyak ahli jawatankuasa di parlimen, ahli jawatankuasa di Dewan Undangan Negeri untuk melaksanakan sistem pemerintahan negara. Di kawasan yang diwakili, peranan konstitusi ini makna tanggungjawab secara langsung kepada rakyat dan kawasan yang diwakilinya sebagai spokesman ataupun juru cakap. Kena sebenarnya cakap apa isu tu. Sekarang ni seperti mana tadilah perbualan awal tadi dengan yang beramat Rosnah dia kata tak dapat data kombit ni. Sepatutnya YB kita bercakap dari segi bilangan mereka yang positif, yang dijangkiti, yang mati dan sebagainya, kita jangkit kombit ini. Dan dia boleh turun ke pasar melawat sambil menyampaikan maklumat. Melawat kawasan ini walaupun bukan tugas wajib, tapi kena tengok sebab itu kawasan yang dia perlu. Dan maklumat-maklumat ini perlu bawa ke parlimen, perlu bawa ke Dewan Undangan Negeri untuk dibentangkan. Ataupun membuat aduan kepada agensi kerajaan. Yang nak selesai pokok tumbang ni bukan YB. Jabatan landscape, longkang tersumbat, jabatan saliran, sampah tak kutip, PBT ataupun ketektor dia. Kalau keselamatan dadah apa semua, AADK dan polis bahagian narkotik. Dan sebab itu YB ni bertindak sebagai perantara. Sama ada dengan rakyat, dengan kerajaan, ataupun dengan NGO, ataupun antara negara. Sebab itu ada wakil rakyat dilantik sebagai perwakilan.
diplomat, duta dan sebagainya. Dan yang pentingnya ejen pembangunan sosioekonomi. Wakil rakyat bukan hanya apabila ke dewan tidak sepanjang masa. Tidak perlu ke kawasan kampung, ke mana-mana sepanjang hari. Dia juga perlu memikirkan jalan-jalan untuk meningkatkan sosioekonomi, keusahawanan, menjana pendapatan. Sekarang ni orang hilang pekerjaan, hilang pendapatan dan sebagainya ni. Maka ini menjadi satu cabaran kepada aktor politik inilah. Kemudian juga ejen pembangunan infrastruktur dan prasarana inilah. Itu antara yang paling penting lah. Ya, saya rasa. Kemudian ayat ni lah tadi. Ayat ni yang banyak orang sebut ni. Yang banyak yang orang harapkan. Kenduri kahwin, majlis perkahwinan, kena datang. Majlis air mawar, kemudian bersalin, sakit, semualah. Jadi macam Tok Bomoh, jadi nurse lah pula. Buat kempen cocok darah lah. Ukur kolesterol lah, gula lah, diabetik. Kemudian aktiviti gotong royong dan etika masyarakatan. Yang ini orang nak sangat wakil rakyat ada ni. Bedah banjir, mencuci lumpur, ni apa kan, yang ni nak. Memang kita betul, itu tugas dia juga. Tetapi bukanlah di situ tempat yang sebetulnya dia nak berfungsi. Kalau nak melihat wakil rakyat kita betul-betul rasional dan profesional dalam menjalankan tugas. Tetapi itu keperluan. Dan sebab itulah agensi-agensi kerajaan yang ada ni perlu bekerjasama dengan wakil rakyat supaya kombinasi kolaborasi ini dapat diwujudkan dengan cara yang konsisten dan komprehensif bagi kemudahan rakyat dalam konteks khidmat sosial ataupun kerja-kerja sosial ini. Kemudian kematian. Dah tentulah YB kalau pergi berkirim salam. Kirim salam saja jangan bukan berkirim salam di angin lalu, tetapi juga kena ada envelope yang berisi. Kalau boleh pakej kain kapan tu bagi sekali. Kenderaan jenazah pun YB boleh sediakan. Itu yang kita nak. Kemudian bencana kemalangan, iaitu aksiden ke apa saja kemalangan ke bencana ke, YB lah. Orang rasanya, cuba kita tanya diri kita, kalau berlaku mana yang kita lebih cepat nak hubungi? Wakil rakyat ke pejabat JKR? JKR dah malam tak ada dah, standby. Kalau polis bomba ada lah. Jabatan Pertahanan Awam ada lah. Kemudian kebersihan keselamatan itu juga perkara penting sekarang ni. Kita lihat banyak pecah rumah, banyak kes-kes curian dan sebagainya, dadah. Ya ini. Sebab itu YB perlu bekerjasama dengan agensi-agensi seperti AADK, PDRM dan sebagainya bagi menangani lah. Termasuk juga PIBG. PIBG pun kalau ada program pun YB juga dan masyarakat pun datang YB juga. Di samping isu-isu berkenaan dengan kebudayaan, kesenian dan sebagainya lah. Okey. Kemudian dalam parti politik dah tentulah saya sebut tadi, tidak semua pemimpin boleh menjadi wakil rakyat, tetapi wakil rakyat adalah pemimpin politik. Dan tak semua juga wakil rakyat ini ada parti, tetapi kebanyakannya, majoritinya ada parti. Jadi dalam parti dia ada fungsi masing-masing lah. Seperti mana yang kita dapat lihat di skrin ini, pertamanya menghadapi saingan parti lawan, dia juga bertindak untuk mendapatkan maklumat. Macam mana YB sudah kita kata tadi, maklumat komoditi kena ada YB dapat. Kalau tak dapat macam mana dia nak kongsi pada rakyat dia, pada ahli-ahli dia. Dan juga dia juga mesti ada peranan dalam meningkatkan bilangan, menambah ahli, menjaga kebajikan ahli. Kena pasti pemimpin-pemimpin bapis ni. Iaitu penting. Yang muda-muda ni 35 ni apa kan sampai 40 ni antara umur yang sesuai untuk diangkat sebagai wakil rakyat. Kalau boleh kita tengok Perdana Menteri itu umur 38, 35. Macam mana Kanada, beberapa negara lain, New Zealand, muda-muda. Yang itu kan. Tapi muda biar matang. Itu pentinglah. Biar ada kemahiran politik tu kena belajar ilmu lagi disiplin. Sebab jadi wakil rakyat tak ada kursus indaksi. Tidak ada kursus kepimpinan. Tidak ada kursus pengurusan organisasi setahu saya. Bergantung pada pengalaman harian dilalui. Dan kalau diberi kerjasama yang elok oleh pegawai-pegawai kerajaan di jabatan-jabatan, maka YB dapat. Kalau tidak diberi sokong oleh pegawai kerajaan dan birokrat, nyata mereka menghadapi kesukaran. Kemudian juga menggerakkan parti undilah itu dalam isu-isu pilihan raya. Yang paling penting bawah ni lah perpaduan dan kerjasama ni. YB bukan tercetus kepada ketegangan kaum, tetapi menjadi permangkin, idola kepada semangat perpaduan, kerjasama, saling memahami antara satu sama lain, semangat muhibah ni, integrasi nasional ini perlu. Ini penting. Semua wakil rakyat perlu
menggerakkan nilai-nilai nasionalisme ini dan juga integrasi ini. Mantan wakil rakyat kita Tan Sri Lilang Tai pernah mengatakan bahawa ini antara tugas besar wakil rakyat itu untuk meningkatkan perpaduan kaum di negara kita. Kemudian dia mencari dana lah, okey. Itu tak ni. Kemudian yang ni tadilah saya dah balik kepada semula sini peranan-peranan utama ni kita tak boleh elak dalam benda-benda jadi. Okey, termasuk juga yang ni saya tak sebut tadilah dalam awal tadi pembentukan kerajaan. Itu antara peranan besar wakil rakyat ni. Sebab itu negara kita ni kita kita ambil parlimen lah 222 ahli parlimen. Okey, kalau ada 112 menyokong maka dapatlah mereka membentuk kerajaan. Ini kerajaan yang nipis. Sampai saya pernah ditanya, stabil ke politik Malaysia? Saya menjawab stabil. Setakat ini politik Malaysia stabil. Kalau tak stabil, daripada 222 tu, kalau 3 suku atau separuh meletak jawatan sebagai wakil rakyat, itu politik tak stabil. Sekarang stabil, semua stabil. Cuma isunya tak boleh bersidang dalam PKP. Tapi saya rasa yang itu poin saya, politik kita stabil. Kalau tak stabil, ada macam-macam pergaduhan apa semua. Perang media itu biasalah. Propaganda itu biasa. Jadi YB kita yang telah dipilih dalam PRU 14, 220 orang itu pasti cekal 220 orang. Yang meninggal itu kita buatlah pilihan raya kecil. Dah ada lah. Jadi tak ada isu. Cuma isunya kerajaan yang dibentuk ni kerajaan yang mempunyai sokongan yang majoriti. Ini bahayanya. Doktor boleh 2 minit lagi Doktor? Ya, tak apa. Okey, sikit. Bila majoriti ini maknanya boleh menjadi kerajaan bila-bila masa berkembang. Okey, itu. Kemudian peranan lain dia lah dalam NGO, dalam badan politik, dalam uniform, dalam bola sepak. Kalau menteri besar mesti jadi presiden satu bola sepak. Kebanyakannya sampai Abdullah Ahmad Badawi pernah melarang menteri-menteri Barisan Nasional memegang jawatan dalam Satuan Sukan dan sebagainya. Untuk apa? Dalam GLC, dalam badan berkanun lain, di peringkat universiti, ada yang jadi ahli lembaga pengarah dan sebagainya. Banyak peranan dimainkan oleh wakil rakyat ni. Orang nak sangat wakil rakyat ni. Itu satu benda. Okay? Dalam badan sukan, berkebajikan, NGO, semua adalah di peringkat tempatan nasional antarabangsa. Okay? Dan kita kena ubah sekarang ni, persepsi dan ekspektasi ini supaya kita tahu apa tanggungjawab sebenar wakil rakyat. Jadi kita dah tengok yang rasmi dulu. Yang mereka kena ke parlimen, mereka kena ke Dewan Undangan Negeri. Kita elak salah faham ni supaya kita tak mengungkit kalau pokok tumbang, jalan raya ke, elektrik putus ke, air tak ada ke. Semua ini ditujukan kepada wakil rakyat. Bagi saya tidak menjadi masalah. Tapi agensi-agensi ini juga perlu ada. Agensi teknikal umpamanya. TMB, Telekom, JKR kena ada standby. Bila-bila masa saja. Sekarang ni kalau musim bencana, hujan ke banjir ke, mereka kena bertindak segera. Itu yang kita kena ubah. Dan berjaya ke wakil rakyat, itu yang orang tanya. Bagi saya, berjaya itu kena rakyat puas hati je. Kalau rakyat tak puas hati, sejauh mana cemerlang BYD ni tak ada yang mengiktiraf dia. Rakyat ni seronok bila wakil rakyat ada dengan mereka. Di samping dia boleh selfie ke semua. Yang itu dia orang nak. Dia tak faham sangat apa yang BYB perlu buat di parlimen. Lagipun kalau mereka tengok parlimen sidang tu, bertekak benda-benda yang tak masuk akal. Yang ini jadi satu masalah. Sebab kematangan politik itu penting. Kena pasti masalah apa yang berlaku dalam masyarakat, bincang, dialog dan sebagainya. Itu peranan pentinglah wakil rakyat. Dan tanggungjawab itu mesti dilaksanakan dengan baik. Contohnya, peranan dia sebagai perwakilan perundangan. Jadi tanggungjawab dia kena berdebat, kena hadir bersidang. Bukan escape. Kena duduk dalam dewan. Yang Tuan Agong pernah kata, jangan lari, duduk. Iaitu maknanya, dia kena bersidang. Jadi kita kena ni. Jadi wakil rakyat pun kena merancanglah masa depan untuk PRU 15. Saya rasa itulah penjelasan saya tentang sedikit sebanyak tentang peranan dan tanggungjawab wakil rakyat dalam konteks yang kita ada hari ini berbeza antara realitinya, persepsi dan ekspektasi. Kena rakyat menilai keakraban, kebolehan wakil rakyat bersama mereka itulah sebagai benchmark dia untuk dinilai sebagai YB yang berkesan. Terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Maliki yang saya ingat penjelasan yang sangat tuntas apabila bercakap berkenaan dengan wakil rakyat, dan itu sangat jelas apabila Dr. Maliki memberi takrifan dan pemahaman yang baik bagaimana sepatutnya wakil rakyat itu berperanan apabila mereka ataupun seseorang ini dilantik ataupun diangkat menjadi ahli yang berhormat. Sama ada di Dewan Undangan Negeri maupun di Dewan Rakyat. Jadi apabila Dr. Malik berkongsi sebentar tadi, saya teringat beberapa kisah YB yang bercerita apabila sampai tahap anak nak bendera, apabila menyambut hari kemerdekaan, anak nak bendera pun pergi jumpa YB, anak saya nak bendera. Jadi sampai sekecil itu, dan nak dibawa lagi ke dalam satu situasi apabila sekarang ini generasi Dr. Maliki dan juga YB Rosnah, kalau saya boleh kongsikan, generasi yang sangat ke depan dengan media sosial, dan hari ini apabila ahli-ahli yang berhormat lebih aktif di Twitter, di Instagram maupun di Facebook, dan memudahkan jadi macam mana rakyat ini dibelai dan dimanjakan kan. Ini tangkap gambar jalan jalan depan rumah berlubang, tangkap gambar tag YB, kenapa jalan rumah saya ni berlubang apa semua, kenapa YB tak buat kerja ke, apa itu longkang tersumbat, tangkap gambar post dekat Instagram, tag YB yang kawasan dia, YB longkang tersumbat. Jadi itu yang Dr. Maliki sebutkan tadi, apabila sebenarnya mereka tak memahami apabila dia kata YB adalah menyelesaikan semua masalah kami daripada KBSM itu tadi. Jadi apabila Dr. Maliki memberikan penerangan yang saya ingat sangat sebenarnya perlukan satu masa yang panjang untuk Dr. Maliki untuk memberikan penakrifan, dan saya ingat itu penakrifan yang baik. Namun atas keterbatasan masa kita singkatkan, nanti insya-Allah mungkin ada pembincangan lanjut. Jadi tadi kita dah Dr. Maliki bercerita berkenaan dengan wakil rakyat, ahli yang berhormat apabila dilantik secara teori dan sebagainya, apa yang patut dilakukan, apa yang tak patut dilakukan, apa yang sedang-sedang je yang patut dilakukan, tak semua benda yang kena YB buat kan. Jadi sekarang kita beralih kepada YB yang sebenar yang bersama dengan kita, untuk YB Rosnah lah yang bersama dengan kita mungkin sebagai seorang ahli parlimen bagi kawasan Tangga Batu. YB boleh kongsikan sebagai seorang wakil rakyat bagi kawasan yang telah YB wakili, dan saya ingat untuk satu tempoh masa yang lama juga YB Rosnah telah menjadi ahli yang berhormat. Mungkin YB boleh kongsikan pengalaman YB sendiri bergelar wakil rakyat. Adakah aktiviti-aktiviti seperti yang Dr. Maliki sebut tadi, kenduri, bersalin, adakah dilakukan, atau bagaimana kalau YB boleh kongsikan pengalaman YB sendiri dan bagaimana YB sendiri berperanan sebagai wakil rakyat untuk diri YB sendiri, kalau boleh dikongsikan di sini. Silakan YB Rosnah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi sebelum saya menjawab soalan tu, berkongsi pengalaman, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Reform, ya. Ini satu peluang yang diberikan, ya, dan satu institusi, iaitu satu NGO yang terdiri daripada anak-anak muda yang cuba mendidik masyarakat dengan mengadakan forum-forum seperti ini. Jadi syabas, ya, dan terima kasih kerana menjemput saya, ya. Jadi apabila diterangkan tadi, Dr. Malik telah terangkan secara akademik, ya, jadi nampak perkara itu memang sebenarnya kalau nak diterangkan memang banyak dan sangat informatif, ya, sangat, dan kita harap, ya, maknanya yang mengikuti siaran ini dapat menerangkan, ya, dapat apa yang disampaikan oleh pakar, ya, iaitu Dr. Maliki yang memang mempunyai PhD dalam bidang ni. Okey. Jadi kita sebenarnya sebagai ahli parlimen ni kadang-kadang kena buat magic kan, macam kita ni tok bomoh segala benda lah, ya. Jadi contohnya dia konsep dia sama macam kita belajar ekonomi, ya. Maknanya sumber-sumber kita yang terhad dengan kehendak yang tidak terhad. Kita sebagai ahli parlimen, apatah lagi sekarang pembangkang, sumber kita sangat terhad, ya, dan kehendak-kehendak rakyat ni adalah tidak terhad. Tetapi kita tidak berputus asa, kita buat setakat yang mampu. Jadi kalau seperti yang Dr. Maliki bagi tahu tadi, Dr. Malik bagi tahu, iaitu apakah fungsi dan wakil rakyat tadi, yang peranannya yang pertama dia kata sebagai ahli politik. So apa tugas ahli politik? Kalau saya pengundi di Tangga Batu, untuk tuan-tuan yang tak tahu di mana Tangga Batu, ialah berada di Melaka, bukan Tangga Kayu, Tangga Batu, dan dia mempunyai pengundi 85,000 sekarang.
ya. Jadi apa ni, dia punya don-don yang di bawahnya ialah Kelebang, ya. Lepas tu yang mana ada bazar Ramadan terbesar tu di Malaysia, ya, yang popular. Lepas tu Pantai Kundo, dan isunya penambakan laut sekarang menjadi isu. Lepas tu apa ni, Paya Rumput, ya, dan juga Sungai Udang. Sungai Udang ni banyak kamp tentera lah, ya. Jadi kita sebagai apa ni, ahli politik, ya, maknanya kita kena jaga ahli kita macam mana penampilan kita, macam mana kita represent diri kita kepada masyarakat, terutamanya kepada pengundi-pengundi kita. Tapi saya bukan jenis apa ni, pemimpin ataupun ahli politik yang suka berjanji-janji manis. Saya tidak suka buat perkara itu sebab nanti orang akan tuntut, YB dah janji begini. Saya tidak janji. Ya, benda-benda macam itu saya tak buat lah. Yang keduanya, kita memimpin. Bukan saja kita ni ada parti, kita memimpin dan kita cuba. Ya, parti politik ni macam saya dulu sebagai pensyarah juga, ya, senang ataupun dalam organisasi yang apa ni, kita bekerja di apa ni, universiti atau apa-apa kita kontrol ataupun apa-apa kita menjadi pemimpin ataupun kita adalah pemegang jawatan, kita nak kontrol orang bawah ni senang. Ada arahan ikut ini, ikut ni, okey. Tetapi politik bukan begitu. Ya, maknanya macam-macam. Mereka boleh kata apa saja terhadap kita. Benda tu betul tak betul lain kira. Jadi dia nak cakap, ya. Okey, lepas tu kita macam saya di sini macam di apa ni, di Tangga Batu ni dulu kita ada mantan-mantan MPKK. Sebab macam mana kita nak dekat masyarakat, macam mana kita nak tahu kita kena berbaik ataupun bukan berbaik saja, kita ada organisasi supaya kita punya apa yang kita buat sampai kepada masyarakat dan mereka lah yang menyampaikan kepada kita apa yang terjadi di kawasan masing-masing. Sebab sebagai YB di parlimen kita tidak mampu untuk pergi satu-satu. Jadi inilah orang-orang perantaran kita, ya. Dan saya alhamdulillah itu saya dah dapat buat 2 kursus, ya, menerangkan kepada MPKK apakah dia punya peranan apa semua, ya. Jadi macam mana kita lekat ke satu, sebab kita macam-macam parti, ya. Jadi macam-macam parti, macam mana nak rapatkan kerjasama mereka, macam mana, apakah matlamat kita, ya. Jadi benda tu kita kena buat. Tapi dapat buat 2 kali, lepas tu dah tergolek lah, ya. Dan sebagai pentadbir dan pengurus, of course kita ada pusat khidmat kita ada staf kita, sebab kita pun pada masa kita menjadi kerajaan kita diberikan peruntukan, ya. Kalau dulu sebelum kita menjadi kerajaan dia 7 juta, tapi kita dapat 3.5 juta saja, dan tahun pertama 2018 tu dapat 1 juta sahaja, ya. Tapi alhamdulillah kita dapat buat dan data-data kita adalah tu. Tak boleh nak explain panjang banyak ni, kita ada 10 minit je tadi kan, 10 minit macam tu. Jadi macam apa yang dinyatakan oleh Dr. Malik tu begitulah. Maknanya YB ni dia kena wujud muka dia kena ada dekat kenduri tahlil ke, kenduri kahwin ke, kenduri akikah ke. Kalau kita tak dapat datang, kita kena bagi tahu kenapa kita tak dapat datang. Itu dah menjadi macam expectation rakyat untuk kita berada bersama dia. Ya, lepas tu yang bersalin ni jaranglah, tapi yang bersunat ni memanglah hujung tahun je dah 100 lebih. Tu kena penting tu, kena upacara air bomba tu nak disiram kepada budak-budak tu. Begitu, ya. Dan bukan tu saja, setiap kali datang begitu juga yang sakit, yang accident, macam-macam, ya. Dan yang meninggal apatah lagi. Dan semacam yang kata Dr. Malik tadi, memanglah kita tak datang dengan tangan kosong. Tetapi apabila sekarang peruntukan tak ada, payah juga kita nak mengadakan envelope tu, ya. Memang susah lah. Okay, now jadi contohnya kita juga berperanan macam tadi, segala sekolah panggil kita, mesyuarat PIBG lah, sekolah agama ke, tadika nak konvo pun panggil kita juga, dan tadika pula nak konvo tu sekarang nak dekat mana, dekat hotel. Jadi saya kadang-kadang ada juga, yalah kita sebagai, bukan kita nak ikutkan aja, kita pun mempunyai peranan mendidik masyarakat. Jadi kalau katakanlah tadika nak buat convocation, graduation, dia budak nak naik dia 1 habis 6 tahun tu kan, buat dekat hotel, and then of course dia jemput kita sebab dia nakkan sumbangan. Tetapi saya rasa benda ini tidak sihat, sebab apabila kita buat dekat hotel, besok dia dah jam 6 kita nak buat kat mana pula, masa dia kata 5 nak buat kat mana pula. Jadi benda-benda macam ni saya harap masyarakat dapat berhemah, dan sekarang ni memanglah dah tak ada duit, ya. Dan kita juga kena hadir
kena hadir mesyuarat jabatan kerajaan, pejabat daerah, ya. Kita kena hadir di mana? Di masjid-masjid, di surau-surau dan macam-macam lagi, ya. Dan kita juga bukan itu saja. Ini yang dikatakan oleh Dr. Malik tadi ni, ya. Jika ada contohnya malapetaka, kita kena turun padang, ya. Ada ribut. Saya asalkan ributnya sebab macam Pantai Kundur kawasan saya tu memang tepi laut, ya. Tapi apabila malam tu hujan je saya dah susah hati. Rumah siapa pula dia punya terbang, nak terbang dia punya bumbung ni sekarang, ya. Jadi lepas tu banjir baru ni di Tangga Batu besar banjirnya, ya, yang berlaku ni, ya. Kena turun. Oh, rumah terbakar ke? Sekarang ni lagilah kuarantin. Tapi kuarantin ni kita tak boleh pergi sebab dia bahaya. But anyhow, bantuan tu, kit makanan tu kena ni, ya, kena sampai. Jadi bila kita sebut perkara-perkara begini, ya, ini sebenarnya kalau ikut memanglah peranan kita untuk memastikan jabatan-jabatan membuat kerjanya. Ya, saya pun dulu adalah penjawat awam. Tapi katakanlah contohnya kalau banjir berlaku. Kenapa banjir itu berlaku? Kita tengok kadang-kadang sungai-sungai, tali air semua ni dia punya tidak diselenggara secara berkala. Jadi apabila hujan ini kehendak alam, hujan lebat semua tu, tetapi bila aliran air tersangkut dan ditambah pula dengan sikap masyarakat yang buang sampah merata-rata, jadi benda tu memburukkan keadaan. Jadi kita pun tapi saya rasa kalau jabatan-jabatan ni semua, ya, membuat kerjanya secara berkala, ya, fungsi kita dapat dikurangkan. Maknanya masa kita ke situ tak adalah sikit YB sana, YB sini, kenapa YB ni makan gaji buta lah, inilah, macam-macam kalau benda ni. Cuma kita ni adalah memantau sama ada kerja ini dilakukan. But it is not us every time. Benda-benda macam ni. Okey, kalau kita katakan peranan YB ni sangat banyaklah, ya. Dan yang pertamanya contohnya, kita utamanya membuat undang-undang, ya. Jadi sebelum masuk sidang parlimen, 2 minggu sebelum kita kena hantar soalan-soalan. 10 soalan jawapan lisan, 5 soalan bertulis, dan soalan-soalan itu adalah isu nasional dan juga kita masukkan isu-isu kawasan. Contohnya isu-isu kawasan yang telah saya masukkan, contohnya penambakan laut yang menyebabkan hakisan yang teruk, yang menjejaskan pendapatan nelayan di Pantai Kudu. Perkara ni berkali-kali kita bawa. Lepas tu bagaimana masa tu lebuh raya Spa di kawasan Sungai Udang, macam mana alhamdulillah kita dapat bawa dan dapat diselesaikan. Bagaimana pembuangan sisa pepejal, ini kes ni berkali-kali, ya. Busuk, licin, airnya macam mana masuk kawasan pertanian, orang sampai kena kudih-kudih. Ini jabatan KPLB lah, semua ni, kerajaan tempatan, semua pun kita dah bawa lah perkara-perkara ini, ya. Jadi yang keduanya kita dah masukkan soalan-soalan tu, ya. Tapi kita kena study benda tu, kita kena study, bukan main cakap-cakap aja. Kita ada research, kita kena ada data kita. Ini masa yang kita perlukan, ya. Dan parlimen juga bila kita bersidang macam tadi tu, kalau dalam setahun, dalam masa 2 tahun dapat jadi MP kerajaan hari tu, kita bersidang 1 tahun 3 kali. Dan setiap kali bersidang itu 7 ke 8 minggu. Dan setiap minggu itu daripada hari Senin sampai hari Khamis daripada 10 pagi. 10 pagi tu tak tentulah sampai 7 malam ke, sampai 10 malam ke. Bila bangunnya Menteri Undang-Undang kan, dia kata di sini ada satu masalah. Masalah dia punya bersidangan itu tidak akan habis sehinggalah perkara hari itu diselesaikan. Macam-macam, ya. Jadi perkara ini kita kena baca segala rang undang-undang ni nak debate dengan baik. Tetapi kalau kita kesibukkan dia amat sangat, ya, dengan program-program yang dipanggil tu, pada masa itu juga banyak yang dipanggil kerajaan sekolah panggil jadi macam mana kita nak tolak? Apabila kita nak tolak YB ni tak peka kepada sekolah, tak peka kepada ini, tetapi at the same time kita berada di parlimen, ya. Lepas tu parlimen sekarang bila kita dah penat, katakanlah balik hari Jumaat tu sampai hari Ahad tu, memang kita kita program kawasan ni 4-5, 6-7 kadang-kadang satu hari, sampailah hari Ahad malam. Bila pagi-pagi macam saya di Melaka, saya berulang ke macam hari Senin tu saya pergilah, hari Khamis tu saya balik. Bila kita hari Senin, kita dah terlampau penat tu, kita pergi hari Senin tu pagi-pagi. Jadi bila kita masuk parlimen daripada pukul 10 pagi, kadang-kadang kita terlelap je.
Netizen nampak ambil gambar YB makan gaji buta. Jadi kadang-kadang benda ni expectation masyarakat terlampau banyak. Ya, jadi sebab itu kadang-kadang saya cakap dengan orang kawasan saya, tolonglah hari Ahad malam jangan buat kita ni manusia biasa kan. Maknanya kadang-kadang terletih ke macam tu. Parlimen juga saya cakap contohnya dalam kita menghadiri bukan saja parlimen itu. Setiap kali kita terlibat dengan perbahasan, macam mana kita nak rangka perbahasan apa semua, mungkin akan dipermudahkan dengan adanya researcher, ya. Tetapi contohnya kita tak ada rehat pun daripada pukul 1 sampai pukul 2.30 tu, masa rehat parlimen itu bila TV tak ada tulis apa benda-benda tu, kita kena attend taklimat oleh jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi. Jadi kadang-kadang memang tak ada kosong. Kadang-kadang dia bagi makan, okey kita dapat makan masa tu. Tetapi masuk 2.30 tu, bunyi loceng tu dah masuk, berlari-lari kita. Sebab tu rakyat nampak apa, oh ini lambat masuk, ini apa nak jadi kepada ahli parlimen. Padahal kita kat dalam tu terkejar-kejar nak attend benda tu. Ya, jadi terlampau banyak tu. Ya, lepas tu. Okey, Wabi, 2 minit Wabi. Alamak, itulah banyak tu. Okey, sikit lagi. Okey, and then kita menghadiri bukan tu saja, kita dijemput keluar ni, ada function ni, ada kedutaan panggil, ada ni panggil macam-macam ya. And then begitu juga kita menjadi ahli jawatankuasa pilihan khas. Ya, contohnya saya hari itu berkesempatan menjadi jawatankuasa dalam IPC-MC masa tu untuk polis bersama YB Ram Karpal. Kita pergi setiap 4 tempat, contohnya di Sarawak, di Penang, di Johor apa benda untuk menemuduga maknanya persatuan-persatuan polis apa benda dan bagaimana mereka menerima benda ni, apa pendapat mereka. So banyak data yang kita dapat dengan perkara ni ya. Selain daripada tu kita juga menghadiri mesyuarat-mesyuarat di luar negeri. Macam saya itu dapat pergi di jawatankuasa Parliamentary Union of Islamic Countries. So saya dapat pergi Senegal, saya diminta juga 2019 pergi Uganda. Dan saya masa tu saya rasa kita rasa macam kita dapat melakukan sesuatu bila kita mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin Islam, walaupun saya seorang perempuan masa tu, kita bercakap juga. Jadi kita tengok apa kelemahan-kelemahan dan kita nyatakan kenapa kita ni asyik bercakap je tapi macam no action talk only NATO macam tu. Jadi banyak juga. And then banyak juga saya dapat pergi ke World Foundation of Democracy di Rangoon, Myanmar, Women Leaders Forum di Iceland, di Phnom Penh, dan juga saya telah melibatkan diri dalam Kashmir, isu Kashmir. Ya, jadi banyak benda yang kita buat at the same time. Jadi kita sebagai YB ni pertama kena sihat lah. Kita ni tak berapa sihat, tapi alhamdulillah kita boleh melakukan tugas-tugas tu. Dan bukan tu saja. Kalau kat sini ni nak jadi ibu angkat pasukan memula tahun 2018 pasukan hoki, lepas tu jadi ibu angkat pasukan menembak walaupun tak pernah megang senapang ataupun pistol tu. Jadi itulah ya. Jadi itulah ya, setakat itu saya punya pengalaman dengan kita relate dengan apa yang Dr. Malik share tadi. Okey, baik. Terima kasih YB. Jadi itu yang apabila bila Dr. Malik bincang mengenai teori dan disinkroniskan dengan pengalaman daripada YB Rosnah sendiri. Jadi itulah realitinya yang dihadapi oleh YB di negara kita pada hari ini. Dan itu yang kita tak boleh nak nafikan, dan itu adalah perkara yang kita kena lihat sekarang ini. Dan saya suka apabila YB Rosnah menceritakan pengalaman beliau, bagaimana penglibatan beliau daripada awal dan sekarang. Saya ingat cukup berpengalaman lama, panjang pengalaman yang panjang yang YB Rosnah alami. Dan mungkin untuk Dr. Malik lah, Dr. Maliki, saya ada soalan ni mungkin terkaitlah berkenaan dengan ada satu sebelum saya bertanya terus, satu cerita filem Tamil iaitu bertajuk Sarkar. Filem ini apabila ada seseorang ini nak memilih seseorang wakil rakyat bagi kawasan di Tamil Nadu ini, mereka memilih orang yang
paling menjaga kebajikan di kampung tu lah. Contohlah ada orang tu dia suka bagi makan, jadi diajak untuk memilih orang itu menjadi pemimpin di kawasan mereka. Dan ada cikgu ni dia suka bagi tuition percuma kepada penduduk anak-anak di satu kawasan itu, jadi dia ajak untuk memberi sokongan kepada cikgu tersebut untuk menjadi wakil rakyat mereka. Itu ceritalah sebuah cerita dari Tamil Nadu. Dan terkait dengan soalan yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Maliki, apakah pandangan doktor sendiri apabila wakil rakyat perlukah kita ni memilih wakil rakyat yang mempunyai expertise ataupun kemahiran dalam sesuatu perkara kan? Kita nak, jika dulu mungkinlah dia ni orang jaga kampung ataupun sarip dol kat kampung tu, kira gangster, orang takut ke, itu kita pilih jadi wakil rakyat. Ataupun dia seorang doktor yang berkhidmat di kampung, kita pilih dia jadi wakil rakyat. Perlu ke ada di dalam stigma yang sebegini untuk kita memilih wakil rakyat adalah orang-orang yang ada mempunyai kemahiran, supaya kita tak nak ada alasan-alasan bila kita minta YB selesaikan ni, YB bagi alasan, saya bukan ahli, saya bukan orang ni, saya bukan orang. Bila minta YB, kami nak minta perniagaan, saya bukan orang bisnes, YB ada masalah kesihatan, saya bukan doktor, saya YB. Jadi bila cakap kenapa ni jadi macam ni, saya tak mampu nak jaga 33 juta rakyat Malaysia ni kan, contoh. Jadi kalau kalau Dr. Maliki boleh respon berkenaan dengan pemilihan yang berhormat ini, silakan. Terima kasih. Panjang pertanyaannya pun dengan analogi dengan contoh-contohnya. Sebenarnya untuk menjadi wakil rakyat ini bukan mudah. Bukan hanya hantar orang calon, tanding dalam pilihan raya, menang, bukan. Dia juga mengambil kira pengalaman. Dan untuk menjadi wakil rakyat ini ada kelayakan, ada prasyarat. Di mana yang Hanif sebut tadi, biasa berkhidmat dengan masyarakat, mempunyai populariti, walaupun tidak menjanjikan kemenangan. Sebenarnya kita pernah lihat dalam PRK sebelum ni, Mr. Kentang, Mr. Kwan tanding dalam daerah raya kecil tapi tak menang pun. Tapi segala kurang-kurangnya dia telah memberi satu gambaran bagaimana orang yang berkhidmat memberi perkhidmatan kemasyarakatan ni, social service ni boleh dipertimbang. Kalau kita balik pada era 70-an, 60-an, 80-an, ramai guru yang dalam Parti Barisan Nasional UMNO dia ambil untuk bertanding. Sebab apa? Sebab guru ni rapat dengan masyarakat. Guru-guru agama ni, kalau PAS banyak guru agama. Sebab mereka rapat, mereka ada ni. Tetapi gelombang telah berubah 90-an ke tahun 2000 ke atas, kebanyakan profesional. Golongan lawyer, korporat, perniagaan dan pentadbir, PTB telah diambil untuk memasuki perkhidmatan sebagai ahli politik wakil rakyat ini. Mungkin orientasi dah berbeza, masyarakat telah berbeza. Jadi bagi saya penting kombinasi ini semua. Dan ada negara telah menghala kepada sistem kerajaan teknokrat, birokrat. Maknanya mereka mempunyai kemahiran yang terbatas dalam bidang teorinya, dalam bidang praktikalnya. Kena adalah kombinasi ini, jurutera dan sebagainya. Sebab itu kalau longkang ke, kerosakan teknikal ke, YB dia bagi pandangan. Tetapi kalau tidak ada pun pengalaman dan kemahiran itu, mereka boleh belajar sebenarnya. Mereka boleh menghadiri kursus. Kemahuan itu ada. Tetapi itulah, pengalaman dari segi perniagaan, pentadbiran, pengalaman dalam politik, bukan hari ini terjun masuk politik, besok tanding. Ya boleh kalau ada sokongan. Tapi pengalaman itu berbeza. Sebab itu, ya, bila kita lihat wakil rakyat yang baru masuk dengan wakil rakyat yang dah lama, ada perbezaan dari segi terutama sekali menangani kritikan masyarakat yang terbuka ni, menghentam kiri kanan ni, nak tebalkan telinga, tebal daripada apa lagi tak tahulah. Muka kalau cepat marah tak boleh jadi politik ni, ahli politik ni, kena tebal telinga, kena tahan maki, kena senyum selalu. Abang kata YB tadi, hari Ahad nak tidur pun tak ada ruang, sampai tertidur terlelap dalam parlimen, ambil gambar viral. YB tidur, makan gaji buta dan sebagainya. Sebab ekspektasi ini berbeza. Dan kemahiran itu juga perlu. Dan dah tentunya, kalau tak ni, sebab itu saya sebut tadi, perlu ada kombinasi kerjasama yang elok antara wakil rakyat dengan agensi-agensi kerajaan. Seperti mana YB kata tadi, pokok tumbang, longkang pecah, banjir sebagainya. Supaya mereka ini ada kemahiran, ada teknologi, ada peralatan boleh menyelesaikan masalah.
YB tengok dia pokok tumbang. Kalau dia nak tumbang pun cari orang kampung. Bawa chainsaw potong. Kalau banjir, pindah ke tempat pemindahan sesuai. Tetapi sesuai ke tempat itu prepare, bersedia kita. Ini antara kemahiran-kemahiran yang boleh dipelajari, perlu diambil kira dalam menyampaikan perkhidmatan. Bukan mudah nak jadi wakil rakyat ni. Saya percaya YB pun dan sekarang dia mengalami. Ada pengalaman tu kita tak boleh share. Semua orang yang boleh share pengalaman ni hanya menang bertanding pilihan raya boleh jadi wakil rakyat. Rasalah. Rasa diri sendiri. Tak boleh. Cuma dan pengalaman ini mengajar kita, mendewasakan dia. Mungkin YB dah ada pengalaman urusan dia bulan pertama, kedua, tahun pertama, tahun kedua, ketiga dah ada. Dan saya naklah agensi-agensi kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan, agensi-agensi teknikal ini perlu profesional dalam memberi perkhidmatan. Tak kira lah wakil rakyat itu wakil rakyat pembangkang ke wakil rakyat kerajaan. Sebab masalahnya bukan masalah kerajaan. Masalah yang berlaku adalah masalah yang akan dihadapi oleh rakyat. Bukan YB ada masalah, bukan wakil rakyat menteri-menteri besar ada masalah. Tak mengalami masalah itu. Tapi rakyat. Sebab YB sebagai perwakilan antara jurucakap dan mereka kena bercakap lah. Dan jabatan yang berkenaan kena jabatan ni kena bantu lah. Kalau dia melapor pada polis ada lubang haram, takkan YB nak bawa anggota rela SRS dia untuk buat sekatan jalan. Mesti ada polis dan pihak yang berkenaan untuk menyuraikan keadaan ini supaya ketenteraman ini tidak terjejas. Kacau ganggu ini tidak berlaku, vandalisme dan sebagainya. Banyak masalah yang berlaku yang kita menuntut kehadiran wakil rakyat kita. Jadi wakil rakyat ini mesti mahir. Sekarang ni kena mahir ICT. Kena mengajar, kena menyampaikan maklumat melalui media ni, kena bagaimana nak live, macam mana nak ni. Dan ada YB yang pandai. Ada YB yang tak pandai. Yang pandai nampak dia sajalah keluar dalam media sosial ni. Nak highlight sana, highlight sini, apa isu masalah. Ya, betul. Dan kepada siapa dia nak tujukan. Saya rasa kalau tuju pada Perdana Menteri berkenaan, ya. Tapi sepatutnya tujuan benda itu juga perlu difokus kepada agensi yang berkenaan seperti PBT. Longkang, sampah, rumput, senggara, landscape, lampu jalan. Yang sekarang isu keselamatan ni. CCTV berfungsi atau tidak berfungsi. Kesesakan lalu lintas, bagaimana kita nak atasi. Sekarang orang hilang pekerjaan. Jadi banyak benda yang kita kena faham bahawa wakil rakyat ada tugas dia, ada tanggungjawab dia. Dan apa pula peranan agensi, apa pula peranan masyarakat, peranan NGO. NGO bukan hanya tahu mendesak saja. Kekurangannya memberi cadangan dan YB akan bawa usul ini dalam mesyuarat dan sebagainya. Benda-benda ini akan berterusan. Sebab itu saya kata, kelakkan. Sekarang ni kalau orang tengok, orang nak pula YB ni, kalau yang lelaki ni boleh baca khutbah, boleh mengimamkan sembahyang, nak tengok situ pula, nak baca tahlil pula. Ya, memang bagus. Ciri-ciri keagamaan ni, orang yang beragama ini penting. Supaya menjadi role model kepimpinan melalui teladan. Tapi, bukanlah sepanjang masa. Baru-baru ni dah sebelum KPKP 3.0 ni lah KPKP di Kedah ni. Ada masjid minta menteri besar baca khutbah. Nak bagi menteri besar datang supaya nampaklah masjid itu boleh mengurus kehadiran menteri besar. Tapi menteri besar memberitahu, dia bukan semua orang boleh membaca khutbah ni. Kerana dia mesti ada tauliah, mesti ada lantikan daripada pejabat agama, pejabat yang di-Pertuan dia, negeri ke, sultan ke, kena bagi tauliah ni. Kebenaran bukan boleh baca sebarang. Tapi rakyat kadang-kadang dia tak faham. JK Masjid pun kadang-kadang tak faham. Yang kita faham, YB mesti hadir. Itu katalah, Kadika pun nak atur buat di hotel macam mana. Jadi fungsi YB yang penting sekali ialah, Hanif, yang saya terlepas pandang, yang penting YB pernah kata tadi, fungsi YB adalah dalam pendidikan politik. Mendidik politik ni, kesedaran nak mendaftar pilihan raya, turun mengundi, tahu mendaftar anak, apa tanggungjawab anak yang kececeran nak pergi sekolah, apa masalah dia kena. Itu pendidikan politik. Nak menanamkan sentimen kecintaan negara, patriotism ni, patriotik ni, supaya orang tak menghina lagu negaraku, orang tak memijak bendera, orang kena faham apa dia prinsip rukun negara dan sebagainya. Itu antara peranan penting yang juga perlu ada pada YB, iaitu pendidikan politik. Mendidik orang memahami politik, bukan politik kebencian, tapi perpaduan. Politik ini kita memilih wakil, bukan kita nak berkempen daripada pada bangun tidur sampai tidur mula.
daripada satu program saya berkempen, mesti ada kampus supaya harmoni masyarakat ni. Supaya dan YB ini bukan pemecah belah, tapi menjadi ejen penyatuan kaum, solidariti ini, perpaduan ini, unity ini dan diversity, kesepaduan dalam kepelbagaian itu fungsi penting wakil rakyat ini supaya negara kita aman. Ini bukanlah mencetus bawa orang pula berfikir apa, ada keperluannya, kita tak nafikan, tapi untuk menjadi pendidik ini, mengajak orang ni, kita mesti ada kemahiran kepimpinan, ada kemahiran pengurusan, ada kemahiran kesenian, macam mana nak mendekati orang. Kadang orang tengah marah tu kita nak macam mana memujuk orang ni. Kadang-kadang orang sekarang ni anti vaksin ni, vaksin untuk COVID ni. Ada yang macam mana nak didik kumpulan ini pula. Ini antara masalah yang banyak berlaku. Saya rasa itulah sebab kita menghadapi bahawa kena ingat, itulah hakikat yang kredit yang kita kena bagi bahawa wakil rakyat Malaysia ni adalah aktor yang multitasking. Semua dia boleh buat. Tanam padi ke, membajak sawah, semua boleh. Walaupun sekadar seremoni ataupun ada dummy saja. Yang itu pandangan saya lah. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Menarik sekali ya. Kita tak memilih wakil rakyat yang berkemahiran untuk jadi wakil rakyat, tapi wakil rakyat automahir kepada semua perkara ataupun semua benda apabila menjadi wakil rakyat. Bila jadi wakil rakyat tiba-tiba boleh memajak, jadi wakil rakyat tiba-tiba boleh memandu traktor. Jadi wakil rakyat tiba-tiba boleh buat semua perkara. Jadi itu perkara yang menarik. Ya, kita nak memilih wakil rakyat tu tak mahir, bila jadi wakil rakyat dia mahir, terus mahir semua perkara. Jadi itu perkara menarik. Dan satu perkara yang penting untuk di-highlightkan berkenaan dengan pendidikan politik seperti yang disebutkan oleh Dr. Maliki, dan inilah perkara yang perlu diteruskan. Dan saya ingat reform sedang menggerakkan perkara ini, dan inilah salah satunya wacana reformasi ini menjadi medan untuk kita mendidik, satu platform untuk proses pendidikan politik kepada rakyat Malaysia. Jadi sebelum kita pergi kepada konklusi, kita pergi kepada penutup. Sedar tak sedar dah hampir sejam untuk soalan yang terakhir untuk YB Rosnah daripada penonton daripada Facebook kita raikan. Ada yang bertanya kepada YB untuk YB Rosnah respon. Apakah YB berasa perlu ada skop tugas yang jelas kepada semua wakil rakyat untuk berkhidmat, dan adakah parti politik perlu menyediakan latihan yang khusus? Ni kiranya macam orientasi lah. Nak jadi ahli politik ni, nak jadi wakil rakyat ni, persiapan yang cukup, orientasi yang cukup. Pandangan YB, silakan. Baguslah soalan ni sebab apa ni, bila kita masuk kerja di mana-mana pun, jabatan kerajaan ke, tak jabatan kerajaan ke, swasta ke, bila kita masuk je kita ada induction. Induction, apakah kita punya specification of job, apakah kita punya spesifikasi kerja, di mana kita boleh buat, di mana kita buat. Bukan menafikan ada, bila kita masuk parlimen tu adalah diterangkan macam mana ini, apa benda, macam mana nak claim, macam mana itu, apa semua. Tetapi apabila kita di kawasan, contohnya macam mana, kita tak tahu sebab kita macam contoh saya itu, bila menang je, Masya Allah, malam tu macam duit berbilion turun sebab orang minta bantuan bertimbun-timbun. Saya terkejut yang bila ni kita dapat peruntukan pun dan gaji pun 3 bulan lepas menang. Tapi malam tu beratus-ratus orang hantar mesej, kami perlukan ini, nak minta ni, nak minta ni. Terkejut saya, Masya Allah, macam ni ke, mana nak ambil duit ni semua? Jadi lepas tu nak bulan puasa pula, Masya Allah, mana nak ambil duit. Tapi nasib baiklah kawan-kawan politik sama, parti berbeza. Ada juga tolong-tolong puan nak turun kawasan ke, nak jumpa orang kampung, bagilah apa benda, beberapa kit makanan tu, bagi 100, okey, 1 don bagi Jadi sebab itu expectation orang. Tapi kita terkejut macam mana kita nak apa benda semua, dan koordinasi dan komunikasi dan koordinasi. Yang ni memang lacking. Jadi sepatutnya apabila kita kan ada jabatan je apa benda. Jadi bagi tahu kita, panggil kita macam mana buat ni, buat ni. Sebab bagi kita YB baru masa itu, kita tak tahu. Orang yang dah ada pengalaman lain. Kita ni tak tahu. Jadi kita ni macam nak gila buat macam ni, buat macam ni. Oh, yang ni salah, ni tak betul macam ni ke, apa ke. Jadi benda tu sepatutnya memang patut ada.
Dan bukan itu saja, contohnya pegawai-pegawai yang akan membantu kita, yang bersama kita, walaupun kita ambil orang-orang tu adalah daripada, of course, biasanya daripada parti politik kita, orang-orang ni yang membantu kita. Tetapi mesti ada institusi yang train mereka supaya mereka tahu apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, di mana limit dia. Jangan nanti ada yang terbuat tersilap. Dan kita kadang-kadang kita tengok pegawai kita buat silap, kita pun terbabit tak pasal-pasal. Ya, jadi perkara-perkara ni memang perlu ada tu. Ya, ada dia punya, macam saya di UiTM dulu, saya pun menjadi ketua macam unit latihan pensyarah. Pensyarah masuk je, kita pun apa dia kan. Jadi maknanya dia orang boleh faham lah. Ya, jadi yang soalan yang kedua tadi, macam contohnya ya, perkara tu, komunikasi tu sangat penting ya. And then saya contohnya, saya nak kaitkan antara pasal ni mesti nak kena cakap, iaitu ahli parlimen dengan parlimen ni bagai irama dan lagu. Ya. Jadi kalau satu tak ada, memang pincang lah, macam lagu P. Ramlee tu kan. Ya. Jadi masalahnya apabila kita ahli parlimen tapi tak boleh pergi parlimen ni apa benda? Ya, kita pergi parlimen tak boleh masuk. Apa cerita? Macam hari tu kita boleh masuk, dah ada sekatan-sekatan dekat tempat-tempat duduk. Tapi boleh masuk 80 orang saja. Yang tu PKR boleh masuk 8 orang. Kita ada 39. Berendak-rendap lah boleh masuk ke tidak. Ada tak bentara? Kita masuklah kan. Sebab kita rasa kita ahli parlimen tapi kita tak boleh masuk. Macam kita pergi office tapi kita tak boleh masuk office. Tapi kena pergi office tu kan. Jadi macam benda-benda macam ni benda tahu. Sebab itu memang kita ni parlimen ni ya dengan kita, dan kita mesti buka, sebab di situlah tempat kita menyatakan supaya undang-undang yang dibuat ini tak sesuka hati, buat darurat. Darurat ni apa-apa undang-undang tanpa discuss dengan kita. Jadi sebab itu macam-macam undang-undang yang pelik dan wujud ya, sebab kita tak boleh nak maknanya tak boleh nak tengok, tak boleh nak check and balance ya. Jadi itulah saya tadi yang dikatakan ya, maknanya perlu ada komunikasi, perlu ada tahu. Lagi satu saya nak sentuh apa yang Dr. Malik bagi tahu tadi tu. Ini kita Malaysia ni memang berbilang kaum. Yang kita ni nak resist, kenapa? Kadang-kadang kita nak cakap, saya nak cakap tentu kalau orang-orang Tangga Batu ya, maknanya saya punya pun memang dah faham dah. Bila kita turun, kita Tangga Batu ni 70% orang Melayu. Of course lah peruntukan tu akan lebih kepada orang Melayu. Tapi orang Cina 20%, orang India 8%, dia ada hak dia juga. Kenapa kita nak singkirkan hak dia? Sebab peruntukan yang diberi oleh kerajaan itu adalah hasil daripada teks kepada orang ramai. Bukan yang maknanya bukan satu golongan kaum saja yang bagi teks ni. Jadi semua. Jadi kita nak katakanlah kita ni nak marah kepada kita nak ada satu penduduknya, katakanlah nama dia Kiki ya. Dia lahir di Bukit Rambai tu, bukan dia lahir dekat Shanghai. Ya, begitu juga katakan Rani. Dia lahir dekat mana? Dekat kawasan Sungai Udang. Bukannya bukan dia daripada contoh Chennai ke. Ini adalah masyarakat Malaysia. Ini reality. Jadi kita tak boleh ketepikan bangsa-bangsa ni semua. Ya. Saya selalu cakap, kalau cakap dengan orang Cina, tapi sikit je lain satu. Woman Ichiar. Kita sebagai satu keluarga. Ya. Maknanya kita jangan ketepikan. Ini sangat penting ni, resist ni semua. Ya, kita penuh reality. Jadi saya tadi katakan bahawa memang perlu latihan, memang perlu dibagi specification of job, tetapi jangan terlampau rigid lah. Dalam terlalu rigid, kita ada budi bicara dan kita perlu bijak menggunakan kuasa budi bicara. Jangan kita mengambil perkara yang tidak penting, tapi kita buang perkara yang penting, kita mengambil perkara yang tidak penting. Itu adalah salah satu yang tidak menggunakan kuasa budi bicara pun merupakan penyalahgunaan kuasa budi bicara. Jadi YB ni kena bijak, walaupun kita apa-apa. Kalau dia ada kemahiran, good. Ya. Tetapi kalau dia willing nak belajar, jangan jadi bodoh sombong lah. Orang tegur tak boleh terima. Tapi nak menegur tu kena baik lah. Jangan main maki-maki je nak menegur. Ya. Jadi itulah ya, saya punya jawapan. Okey. Baik, terima kasih YB. Jadi kita dah pun melalui 2 pusingan dan sekarang kita di pusingan terakhir, dan mungkin ada kesimpulan-kesimpulan yang dibuatkan ingin diberikan setelah perbincangan kita berkenaan dengan wakil rakyat, berkenaan dengan ekspektasi tugas dan sebagainya. Untuk Dr. Maliki, saya tinggalkan satu soalan bersama dengan konklusi daripada hasil perbincangan kita pada hari ini. Okey Dr. Maliki, adakah patut diwujudkan satu lembaga peperiksaan
untuk YB ini, jika mereka ingin menjadi seorang ahli yang berhormat, jadi ingin menjadi seorang wakil rakyat, menduduki satu peperiksaan seperti pendidikan moral ke civic, pengetahuan setidak-tidaknya wakil rakyat yang dipilih itu ada kelayakan yang sepatutnya menjadi wakil rakyat. Dan konklusi terakhir daripada Dr. Maliki, silakan. Di mana-mana negara sekalipun dalam konteks demokrasi ini, apabila kita dalam prinsip kebebasan, terbukalah. Nak siapa yang berasa dia layak untuk menghantar borang pencalonan sebagai calon pilihan raya, maka dia boleh hantarlah borang. Ada syarat-syarat tertentu, dan apabila hari memilih dan dipilih dia dan memenangi pilihan raya tersebut, maka dia jadilah wakil rakyat. Tidak ada syarat lain. Bak orang kata tukang gunting rambut ke, tukang kebun ke, pekebun ke, petani ke, engineer ke, profesor ke, semua boleh menghantar borang pencalonan dengan syarat tidak memegang jawatan awam. Okey. Dan yang menjadi masalahnya sekarang, seperti mana YB kita sebut tadi, ialah setelah menang pilihan raya, kena adalah kursus-kursus pentadbiran, pengurusan, soal pengurusan fail keuangan. Tak semua orang mahir berkenaan dengan keuangan, dengan peruntukan, prosedur. Bahkan wakil rakyat ni menjadi penjamin kepada orang yang nak dibicara di mahkamah. Ya. Dia kena jadi penjamin lah. Silap dia pula kena zaman. Jadi kemahiran undang-undang itu juga penting. Walaupun dia bukan lawyer, tapi mereka harus didedahkan dengan peraturan, dengan undang-undang supaya tak silap klaim, nanti klaim berlebihan, orang dakwa pula melakukan penyelewengan dan pecah amanah. Hanya kerana 200-300 hilang kelayakan, benda yang tak logik akal. Tetapi harus diperbetulkan. Kesilapan-kesilapan kecil ini harus diperbetulkan. Jadi saya rasa tidak perlulah ada ujian ini. Ujian ni perlu mendapati kalau dalam parti kena pasti orang ni layak tidak layak. Sebab itu sekarang ni ada screening dibuat oleh parti-parti dengan laporan daripada SPRM. Kalau lepas tu juga merujuk pada kes-kes mahkamah. Yang ini akan perlu diguna pakailah. Selepas menang tu kena ada majlis Dewan Rakyat, Dewan Parlimen ke Dewan Undangan Negeri kena buat. Sekretariat dia kena buat. Sekretariat Dewan Rakyat tu, Dewan Undangan Negeri tu kena buat khusus untuk ni. Di bawah pejabat sekretariat kerajaan negeri sebagainya kena buat khusus kepada wakil rakyat. Tak perlu malu, tak perlu apa, tak perlu bangga bongkak untuk bila kita dah menang kita rasa kita yang terhebat. Tidak, saya rasa. Bahkan perlu menjadi satu role model kepada orang awam bahawa inilah wakil rakyat. Mereka kena memahami proses-proses itu penting. Terutama sekali projek. Bila dia mahir dari segi projek, fizikal, bila dibentangkan di parlimen, dia boleh bagi komen. Sebab dia tahu prosedur ni. Apa perkeliling mana yang terpakai. Perkeliling mana yang boleh digunakan. Bila penguasaan, kalau anda berlaku kekurangan dan sebagainya, mesti akan dia boleh bagi teguran. Tetapi kalau dia tak mahir, macam mana nak tegur? Dia isi orang klaim betul lah. Jadi ini saya rasa perlu ada kursus, dan saya sekali lagi menegaskan seperti mana YB kata tadi, pusat hemat wakil rakyat perlulah diperkukuh, perlu diinstitusikan secara formal sebagai jabatan yang berguna untuk rakyat. Andai kata YB itu bertukar, YB baru akan datang nanti duduk di situ sebagai satu agensi yang boleh mengurus takbir masalah rakyat dengan pegawai khas dia yang juga kerana-karenanya dibayari oleh kerajaan. Dilantik sebagai katikan tetap, tapi YB akan mengisi kursi itu untuk cok sijil ke apa, YB juga kena buat. Banyak benda yang kena buat. Tengok projek macam mana. Kadang-kadang isu-isu semasa ni yang di luar jangkaan ni banyak berlaku. Yang dalam perancangan tak apa, dah 10 tahun, 5 tahun, jangka pendek, jangka panjang, semua boleh. Jadi conclusion saya bahawa wakil rakyat perlu diberi latihan, penelitian dari semasa-masa dari segi perundangan, keuangan, prosedur dan segala tata cara yang berkaitan dengan kerajaan, antarabangsa dan sebagainya. Termasuk juga protokol. Jangan silap. Protokol itu cuma sekali yang jadi exco. Jangan nak pandai-pandai pergi seorang-seorang. Exco kena ada kelayakan dia. Walaupun kita tak mau escort ni, dia kena escort. Dia kena ada bodyguard. Sebab dia acara resmi. Kalau acara parti tak apa. Yang itu kena. Protokol, cara apa semua, etika, kena ada. Jangan main gedah je. Ya.
walaupun gitu, walaupun di wakil rakyat mungkin kita pernah jumpa sultan, tapi bila dah jadi wakil rakyat, dia kena faham lah apa dia, protokol dia, macam mana etika dia. Ya itu pandangan saya lah. Baik, terima kasih Dr. Maliki. Terima kasih pada Dr. Maliki untuk respon akhir, untuk konklusinya, dan YB Rusnah yang terakhir. Silakan. Okey, saya sebenarnya sebagai bekas pensyarah, saya sangat risau dengan pelajaran anak-anak yang dipanggil lost generation ni. Ya, bagaimana kita dengan sekarang PDPR, kejap sekolah, kejap tak sekolah, kejap PDPR, dengan alat tak cukup lah, ini apa semua, saya cukup susah hati dengan perkara ni. Ya, macam mana budak-budak dulu banyak konten sekolah, sekarang ni menjadi-jadi, nak jadi apa kita pun tak tahu. Adakah kajian dibuat tentang kesan-kesan ni? Ya, macam mana, adakah kita cepat mengatasi masalah ni? Cikgu-cikgu pun stres, ya, banyak benda yang kita, saya pelajaran ni saya sangat penting lah, ya, kita risau. Tapi sebenarnya kalau Tangga Batu ni, dia punya pelajar-pelajar ni, ya, banyak yang pelajaran okey, average, tetapi yang hebatnya sukan. Generasi muda Tangga Batu ni kuat bersukan ni, dia banyak terkenal. Jadi benda ni sekarang ni sukan tak boleh, nak keluar pun tak boleh kan. Tapi saya nak sebutlah satu benda yang saya cadangkan kepada, kalau sesiapa pun jadi kerajaan pada masa akan datang ke yang sekarang ke, kita hapuskanlah kalau pembangkang 100,000, kalau yang tu dapat 3 juta, 4 juta, kalau yang apa. Sebab apa? Kalau kita nak tahu sama ada YB itu berfungsi ke tidak, kita kena bagi peruntukan yang sama. Barulah kita tahu sama ada dia berfungsi dengan baik, ke mana duit itu dibelanjakan. Ya, adakah personal ataupun adakah untuk rakyatnya. Tetapi kalau memang bagi contohnya sekarang YB pembangkang 100,000, kita punya pusat khidmat tu sewa dia berapa? Bukan ada disediakan. Saya sokong Dr. Malik tadi, ya. Adakan pusat khidmat ni dibayar, semua kita kena bayar. Jadi saya hari tu terpaksa berhentikan staf. Mana duit nak bayar? Tetapi kadang-kadang masyarakat ni dia tak faham YB simpan duit kat mana. 100,000 tu apa dia? Ya, kalau 8,000 macam saya kata 8,000 untuk setahun nak berjimat tu. Setahun tu, walaupun duit tu sebenarnya kita kena pula dengan program-program macam Niha apa benda, raya hari tu nak bagi juga. Apa ni, bulan puasa nak bagi juga. Orang banjir nak bagi juga. Jadi mana kita buat? Dan sebenarnya saya kagum dengan YB-YB yang dapat sponsor daripada orang awam. Jadi mereka dapat lebih baik lagi, berfungsi dengan lebih baik lagi. Jadi saya macam saya kuranglah mendapat sponsor, bukan macam muka simpati sangat kot, jadi orang tak berapa nak sponsor sangat. Tapi sebenarnya ada, saya kadang-kadang terasa juga apabila orang kata mana YB ni missing in action lah, tak pernah nampak muka lah. Orang-orang ni memang betul lah dia nak menjatuhkan kita punya motivasi. Tetapi kalau at least dia jadi kita punya FB pun, dia tengok FB kita pun, dia tahu apa gerakan kita, di mana kita pergi, di mana kita buat. Walaupun kita tak bersidang, tapi kita pun macam lipas kudung di kawasan. Dan saya sangat berterima kasih dengan orang-orang penyokong-penyokong saya yang kuat. Dan saya sebenarnya, saya tidak suka kalau YB ataupun apabila orang minta bantuan, kau parti mana? Masuk parti tu, baru boleh minta bantuan. Itu benda yang saya sangat tidak setuju. Jangan dibuatkan. Rakyat, kita tak kisah parti mana, yang mana kita boleh tolong, kita boleh tolong. Jangan bila bantuan sampai, yang ini kita bagi. Yang orang yang apa benda kita tak bagi, walaupun orang tu adalah yang susah dan memerlukan. Ya, jadi saya rasa itu saja. Lagi sekali saya ucap tahniah dan terima kasih sangat kepada Reform kerana memberikan kita forum ini untuk menyatakan supaya masyarakat lebih memahami kita dan lebih bersama kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada YB Rusnah, dan itu dia konklusi terakhir daripada YB Rusnah, dan itu adalah penutup kepada diskusi kita pada hari ini. Dan pastinya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kita secara langsung daripada Facebook, mungkin ada yang tiba-tiba baru masuk, tahu-tahu masuk dan sampai ke penghujung, jangan risau, jangan takut dan jangan khawatir. Lepas ni boleh terus ke Facebook Reform, Institut Reformasi dan Demokrasi Malaysia untuk menonton semula
siri wacana, siri yang ke-9 ini berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini bersama dengan dua panel, Dr. Maliki dan juga Wabi Rusnah, dan satu perbincangan yang panjang, satu perbincangan yang sangat tuntas dan sangat penting, dan mungkin perlu ada perbincangan susulan daripada apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Mungkin Reform boleh anjurkan satu extended program daripada perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan wakil rakyat, dan pastinya adalah satu benda yang sangat penting dalam usaha kita mendidik masyarakat dengan pendidikan demokrasi dan pendidikan politik yang betul dan tepat, supaya untuk di masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, saya belum ada cucu lagi, tapi untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah berkenaan dengan politik, dan apa yang kita nak tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Adakah pemahaman berkenaan politik dan demokrasi yang sangat teruk dan pastinya yang terbaik yang ingin kita tinggalkan. Dan sekali lagi saya mewakili Reform mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Maliki, terima kasih kepada Wabi Rusnah, terima kasih kepada mereka yang setia mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi untuk menonton, terima kasih kerana sudi juga untuk memberi pendapat, dan saya minta maaf, minta ampun ada yang tidak dapat saya bacakan satu persatu kerana terlalu ramai yang respon. Mungkin ada soalan yang tidak dapat dibacakan, dan saya harap ada beberapa soalan yang saya tidak bacakan namun telah dijawab oleh Dr. Maliki dan Wabi Rusnah sendiri dalam penjelasan mereka di pusingan pertama dan pusingan kedua dan di penutup sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus ikuti Facebook Reform untuk ketahui maklumat lanjut mungkin wacana reformasi yang akan datang. Dan sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.